Masa tu murid dia tak ambil lagi. Siapa yang dah ambil kertas, siapa yang dah ambil pensel, siapa yang ambil yang belum. Jadi di situlah peranan guru mata pelajaran untuk lihat murid yang mana yang dah ambil dan belum. Ya. Jadi itu adalah secara ringkas tentang murid itulah. Ya. Okey, jadi saya rasa kita ni sebagai guru perlu banyak maksudnya perlu budi bicara yang sangat tinggi kepada pelajar, kepada murid, ya. Jadi kita mudahkan anak-anak murid kita untuk mengambil peperiksaan. Mungkin ada murid yang lain dia tak okey pada masa tu, ya. Jadi kita sebenarnya boleh ambil inisiatif juga, sediakan satu soalan yang kita dah buat dalam Google Form tu kita tukar dalam bentuk Word atau PDF, ya, supaya kalau ada murid tak boleh masuk link, dia boleh juga jawab dalam PDF atau Word dan sebagainya. Dia tak kira lah janji, dia boleh jawab soalan. Ya. Okey, baik. Dan yang terakhir, saya mohon juga cikgu-cikgu kalau boleh lepas kita share sama-sama rakan, kita cuba dulu. Nanti Siti Khatijah akan terangkan macam mana. Kita cuba dulu dengan rakan-rakan, link soalan tu kita boleh masuk ke tak boleh. Ya? Bukan apa, kita takut nanti minggu depan kita tak cuba, takut benda tu akan merumitkan lagi perjalanan pentaksiran pada minggu hadapan. Ya? Kalau boleh kita cuba dulu sama-sama rakan kita lah untuk jawab soalan yang kita dah buat. Okey. Jadi itu saja saya rasa, mohon kerjasama semua cikgu, ya, untuk melancarkan lagi proses perjalanan pentaksiran Ogos. Rasanya itu saja, saya serahkan semula pada Puan Musalwah. Sekian. Terima kasih Ustazah Atikah. Baik, sebagaimana kita maklum, ini adalah pertama kali kita nak laksanakan. Jadi kita sama-samalah cuba untuk melancarkan, ya, perjalanan untuk pelaksanaan pentaksiran minggu hadapan. Jadi saya teruskan dengan Puan Siti Khatijah. Cikgu silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Yang saya hormati Tuan Pengetua Encik Mukharitah bin Saharom, Puan Musalwah binti Ahmad, PK Pentadbiran, Puan Jaleha binti Ahmad, penolong kanan HEM, Puan Zuraidah binti Kamaruzaman, penolong kanan core curriculum, Puan Zanari Hati, penolong kanan petang, Encik Nur Hisham, penolong kanan pendidikan khas, semua GKMP, semua barisan pentadbir dan semua rakan-rakan guru yang saya hormati. Okey, saya telah kongsikan slide dalam official sebelum ni, tapi saya diminta lagi sekali untuk menerangkan hari ini. Sebenarnya ramai rakan-rakan guru yang dah tahu, dah mahir, tapi tak apa, hari ini kita kongsi sama-sama. Okey, saya share screen dulu. Okey, sekejap. Okey, baik, langkah pertama, kita sebagai penggubal soalan, kita dah siap soalan kita dalam drive, dah siap. Kemudian kita nak kongsi kepada rakan guru kita. Okey, kita macam biasa kita masuk dulu dalam kita punya Google Classroom. Ini ialah langkah-langkah lah. Kalau ada cikgu yang belum biasa, okay, ini klik untuk mula. Okey, bila cikgu dah masuk ke paparan ini, kita ambil dekat 9 dot, kita klik drive. Okey, kat mana soalan kita tadi? Okay, contoh saya nak share soalan saya yang ni pentaksiran Ogos ni lah contoh Okay, so caranya ialah cikgu-cikgu cari soalan tu, kemudian right click, klik kanan. Okay, klik kanan, cikgu ambil butang share. Okay, sebenarnya saya dah share dalam slide ni saya tunjukkan hands on. Okay, dekat bawah ni ada change. Cikgu klik dulu change ni. Butang change. Okay, pastikan kalau dia biasanya restrict.
kalau kita belum mula. So cikgu pilih anyone with the link yang bawah ni Klik anyone with the link. Okay, kemudian copy link. Okay, ambil button copy link. Okay, kita paste dulu, cikgu paste dulu dekat Microsoft Word. Ni cikgu paste Okay, ambil edit. Paste lah. Paste, kita paste kan. Okay, kemudian sebelum kita nak kongsi dekat kawan kita tu, perkataan edit sampai sharing ni, okay, cikgu ganti dengan perkataan copy, C-O-P-Y. Oh, sorry, huruf kecil Copy. Okay, macam tu Kemudian, okay, yang cikgu dah edit perkataan copy ni, cikgu kongsilah kepada rakan-rakan guru cikgu tingkatan tersebut. Okay, cikgu share je lah masuk dalam Telegram. Okay. Baik, yang kedua, macam mana kita ni orang lain pula. Kita kawan kita tadi kita nak ambil soalan tu kan. Okay, contoh saya buka Telegram, okay, saya pinjam. Okay, contoh. Baik, saya minta pinjam Cikgu Ridwan punya soalan. Okay. Okay, contoh. Okay, yang bawah ni Cikgu Ridwan dia buat soalan PJK untuk tingkatan 1. 1 ke 2 1 rasanya, okay. So, cikgu just klik saja. Okay, nanti, okay, tingkatan 2 PJK tingkatan 2. Ni Cikgu Ridwan dia share lah. Tadi dia dah share kat kawan-kawan dia yang ajar PJ tingkatan 2 tu. Okay, so cikgu hanya perlu klik saja butang make a copy ni untuk masuk dalam drive cikgu. Okay, nak tengok dia masuk dalam email mana, dekat atas ni kan ada gambar kan. Kalau gambar email ni email orang lain atau email personal ke email anak cikgu, cikgu switch lah dulu email cikgu email MOE cikgu supaya senang. Okay, kemudian klik je butang make a copy. Okay, tunggu kejap. Okay, dia automatically akan masuk dalam drive kita. Okay, dia telah terbuka macam ni kan, dia terpapar macam ni. Dia sebenarnya telah masuk dalam drive kita tadi. Okay. Baik, kita nak tengok. Okay, ni contoh saya dah buka tadi kan. Ini soalan PJK tingkatan 2, okay, Cikgu Ridwan. Kita nak share kepada anak-anak murid kita. Tapi lebih senang, kita masukkan dulu dalam satu folder. Kod-kod cikgu ada mengajar lebih dari satu kelas kan. Okay, so saya tutup dulu. Okay, ini saya done je. Okay, saya tutup dulu. So kat mana cikgu nak tengok soalan yang cikgu dah ambil tadi. Okay, nak senang cikgu tengok dekat sebelah kiri ni ambil butang recent. Okay, nampak recent kan? Okay, inilah soalannya tadi. Copy of pentaksiran Ogos ni Okay, itulah soalan. Okay, so saya cadangkan kepada kawan-kawan semua untuk buat dulu folder. Okay, so pergi dekat my drive ni. Okay, semua ni sebenarnya dah ada dalam slide saya tunjukkan je caranya. Okay, right click dekat mana-mana yang warna biru ni, dekat my drive. Okay, dekat putih ni cikgu right click, ambil new folder. Okay, namakanlah pentaksiran Ogos 2021. Okay, wait. Okay, tunggu kejap. Okay, ada satu folder kat sini kan, pentaksiran Ogos 2021. So nanti PJ ke, ASK ke, semua yang pentaksiran Ogos tu cikgu letak dalam satu folder ni. Senang. Okay, so kita pergi balik ke soalan yang saya dah ambil tadi. Kan, yang saya ambil dari Cikgu Ridwan tadi. Okay, ni copy of pentaksiran. Bila cikgu dah ambil soalan, dia memang automatically depannya ada perkataan copy cikgu. Jangan risau. Okay, so saya right click. Okay, macam ni kita nak pindah dalam folder tadi. Okay, right click, ambil move to. Okay, tunggu kejap. Okay, ambil my drive ni. Kita carilah nama folder kita tadi. Okay, double click. Okay, mana tadi? Okay, ni pentaksiran Ogos 2021. Okay, dia masih kosong kan? Okay, saya klik lah move here. Okay tak? Suara saya jelas kan? Dengar tak? Dengar. Okay. Mana tadi Alright, my drive tadi kan. Okay, cikgu tengok dalam folder yang cikgu dah klik tadi, cikgu double klik. Okay, dia dah ada dalam ni satu soalan. Satu kopi soalan. Ni kan, pentaksiran Ogos
yang untuk PJ. Okay. Kalau cikgu mengajar 2-3 kelas, cikgu just make a copy lah. Right click, make a copy, tunggu kejap. Okay, dah ada 2. Contoh cikgu mengajar PJ 2 kelas. Okay, so cikgu rename lah. Cikgu mengajar kelas apa. Rename PJK form 2 copy of. Okay, copy of ni cikgu buang. PJ, letaklah nama kelas tu. Kelas apa cikgu ajar, contohnya 2 opsi contoh. Opsi. Okay, klik okay. Okay, satu ni untuk 2 opsi. Satu lagi ni cikgu nak bagi nanti dekat kelas lain, 2 UTM contoh. Right click, rename. Okay, ambil 2 UTM. Okay, contoh UTM. Tadi kat depan Okay, so ada dah 2. Kalau ada banyak lagi kelas cikgu ajar, cikgu make a copy dululah set-set soalan tersebut sebelum cikgu create link sebab kita nak jawapan budak tu masuk dalam sheet dia je, dia tak bercampur-campur, senang untuk cikgu buat analisis markah nanti. Okay, kemudian macam mana cara seterusnya, macam mana cara nak dapatkan link tersebut. Okay, cikgu contoh bukalah kelas 2 opsi ni, double klik. Okay. Okay, dah siap kan? Okay, jom kita check balik setting. Okay, kita check balik setting lah. Untuk okay, general limit to 1 response. Ni dah biasalah cikgu dah tengok dekat slide tu kita nak collect email. Baik, presentation ni show progress bar ni cikgu boleh tick untuk pelajar tahu dia dah jawab sampai soalan ke berapa. Baik, yang confirmation message ni saya nak tambah, dalam slide tak ada. Okay, cikgu buat tambah ayat macam ni. Terima kasih. Okay, soalan tamat, cikgu tambah. Markah keputusan anda akan diberi melalui email. Okay. Keputusan anda akan diberi melalui email. Kemudian kita contoh ayat lah. Kemudian. Baik, ambil quizzes. Baik, quizzes. Okay. Yang ini jangan turn on yang bahagian ni dekat slide tu saya check. Tadi pagi ada cikgu bagi tahu saya turn on. Yang ini jangan turn on. Kalau kita turn on, budak tu hanya boleh jawab guna Chromebook, tak boleh buat guna handphone. Okay, ni jangan turn on. Okay, yang ini kalau dia dekat atas ni kan immediately, cikgu klik lah later after manual review. That's why kita nak collect email. So nanti pelajar perlu masukkan email apa yang kita nak bagi balik kertas soalan tu. Tak kisah email apa yang dia boleh buka. Kalau senang email MOE atau email personal dia atau email parent dia. Okay, ini miss question. Okay, klik. Yang bawah ni tak payah klik apa-apa pun tak apa. Respondent can see correct answer. Ni tak nak kan, kita tak nak. Miss question ni boleh, miss question. Okay, dah siap kan? Save. Baik, kemudian macam mana nak dapatkan, nak share link kepada pelajar, nanti cikgu klik je dekat butang send, ambil tengah ni, ambil shorten link. Okay, kemudian link ni cikgu copy bagi dekat kelas apa tadi kelas yang mula-mula tadi. Kelas ni, 2 opsi. Okay, cikgu bagi nanti di hari kejadian cikgu bagi kat 2 opsi. 2 UTM pun sama. Cikgu, okay tadi cikgu ada ubah setting kat sini kan? Cikgu boleh delete dulu yang ini. Okay, malas nak buat setting banyak kali. Okay, right click dekat yang ni yang setting dah sama tadi, cikgu make a copy. Okay, dekat sini cikgu rename balik 2 UTM. 2 UTM.
Okay, so dekat sini samalah. Nanti cikgu buka balik dua UTM ni. Okay, setting tadi dah sama, dah buat. Just send. Send. Okay, kita ambil link. Shorten link ni kita hantar pula, kita copy. Hantar kepada murid kelas, Telegram atau WhatsApp atau Google Classroom, ikut cikgu. Dua UTM pula. Okay, dia link yang berbeza. Supaya markah budak nanti masuk dalam sheet yang berbeza. Baik, contoh. Okay, seterusnya faham tak cikgu? Okay, seterusnya macam mana kita nak tengok kalau budak-budak tu dah jawab. Okay, kita dah bagi link kat budak. Budak pun dah jawab kan, di hari kejadian budak dah jawab. Okay, jom kita buka ni yang 2 UTM ni. Okay, dekat respon ni nanti dekat sini ada kurungan berapa murid yang telah menjawab. Okay, kemudian dekat sini cikgu boleh klik dekat butang hijau ni untuk spreadsheet jawapan budak tu semua masuk dalam format Excel. Okay, so nanti dia akan masuk dekat sini. Okay, tutup. Nanti semua email yang dia ni, skor dia ada, nama, tingkatan. Ini dia akan masuklah dalam spreadsheet ni. Okay, so dia akan, yang sebelah ni spreadsheet untuk UPSI. So cikgu buka pula yang UTM ni, buka. Okay, pergi dekat respon. Okay, klik butang, klik spreadsheet. Create a new spreadsheet 2 UTM pentaksiran. Yes, kita klik butang create. Sebab tu saya minta cikgu buat dalam folder. Kalau kat luar nanti takut kita tak jumpa pula cari bila dah banyak-banyak. Okay, lepas tu tutup. Tutup. Ni, ini untuk spreadsheet ni untuk 2 UTM. Okay, yang spreadsheet ni untuk 2 UPSI. Ini maksudnya markah-markah pelajar nantilah ada masuk dalam spreadsheet ni. Siti ada soalan tu, Puan Nolela. Okey, Puan Nolela. Kalau kelas berdua macam mana ya? Kelas berdua, cikgu yang sama, subjek yang sama, kelas berdua, cikgu share satu link sahaja. Subjek yang sama kan? RBT katakan. Share satu link saja. Okey. Okey. Seorang cikgu je, salah seorang saja yang share link. Kemudian seorang saja cikgu yang create spreadsheet, nanti semua markah budak akan masuk dalam spreadsheet tersebut. Tak perlu dua cikgu. Kalau dua cikgu nanti dia ada dua spreadsheet yang berbeza. Nanti susah kita nak tengok analisis satu kelas. Sebab dia satu kelas kan ambil subjek tu. Okey, terima kasih. Sama. Okey, lepas tu baik. Yang sebelum saya pergi ke release grade. Ada lagi tu Siti, Puan Rahayu. Okey. Okey, Assalamualaikum. Salam. Kalau kita tak masukkan email pun tak apa Ke perlu email tu? Email ni Email perlu saja. sebab kita nak pulangkan balik kertas soalan yang kita dah siap tanda tadi. Tu je. Maksudnya perlulah. Perlu. Okey, satu lagi macam yang Kak Lela tanya tadi. Okey, katakanlah macam RBT dua cikgu kan. Jadi kita macam kami ada grup masing-masing, katalah maksudnya kalau UPSI tu dia ada dua grup, satu grup Kak Lela, satu grup Akak. Jadi bila kita nak bagi latih ujian nanti, Akak akan copy link yang Akak akan share dengan pelajar Akak. Kak Lela nanti dia akan copy link masukkan dalam Kak Lela punya grup. Maksudnya soalan tu Akak buat, Akak dah bagi dekat Kak Lela lah, copy link tu nanti Kak Lela akan masukkan ke kelas Kak Lela. Boleh ke macam tu? Boleh. Tak boleh? Sebab boleh. Kita memang dah ada grup masing-masing kan? Boleh? Boleh ke tak? Faham ke tak? Dia ada faham. Dia ada dua pilihan Kak Ayu. Okey. Kalau Kak Ayu dengan Kak Lela nak keputusan budak tu dalam satu spreadsheet yang sama, bagi satu link saja. Kalau Kak Ayu dengan Kak Lela nak keputusan budak tu dalam spreadsheet yang berbeza, Kak Ayu dapat Kak Ayu punya budak je, Kak Lela dapat Kak Lela punya budak je, buat dua link yang berbeza. Dua link yang berbeza. Boleh rename kumpulan 1, kumpulan 2 macam tu.
Okey. Tak apa. Itu nanti, itu ikut perbincangan guru subjek. nanti akak bincang Mm-mm. dengan. Okey, terima kasih. Sama. Okey, kemudian kalau ada yang bertanya cakap sebab saya memang tak nampak yang angkat tangan sebab saya nampak, saya share entire screen. Okey, kemudian baik. Okey, contoh pelajar tu telah jawab ataupun okey, contoh dah lewat malam kan. Cikgu share soalan tu pagi. Tarikh yang ditetapkan sampai 9 malam ataupun terpulang pada budi bicara cikgu sampai satu tahap tu mungkin cikgu rasa dah nak tutup esoknya ke lusa ke cikgu rasa semua anak murid cikgu dah boleh dah boleh jawab tu kan. Tak boleh, dia kena tutup 1 jam. Maksudnya dia set, grup ni dia masuk 1 jam kita tutup dulu. Kalau kata grup satu lagi pukul 9 hingga 10 contohlah kan. Kemudian yang lain tu ialah appointment. Okey. Kalau jadi macam dia kena tutup 1 jam tu. Kalau tak nanti dia akan panjangan kan. Ataupun budak boleh tanda lagi, boleh isi lagi, tak boleh dah. Dia tutup je dekat ni, accepting response ni. Kalau kita tutup ni, maksudnya pelajar dah tak boleh, bila dia klik link tu, ini sebab kita nak buat manual kan, nak mudahkan cikgu dengan murid. Guru subjek klik je kat sini, nanti pelajar, bila pelajar lain klik link tu dia tak boleh. So kalau nanti murid tu cakap cikgu tak boleh dah nak jawab, nanti tunggu malam ni. Macam tu, malam tu nanti bila cikgu tu rasa dah ada murid dia semua, dia buka je balik link tu. So nanti pelajar boleh jawab balik. Okey tak Puan? Kalau budak tu dah jawab, dia boleh jawab lagi tak? Tak boleh kan? Tak boleh sebab kita dah setting dia satu murid satu respon saja. Sebab tu kita kena ingatkan pada murid, sekali dia klik link tu, dia kena terus buat sampai siap dan submit. Sebab dia tak boleh masuk lagi sekali dah. Kecuali kalau ada masalah teknikal, dia kena contact lah cikgu dia. Kalau tiba-tiba dia buka kan, cikgu tiba-tiba saya terpangkah. Tapi tak, sebenarnya selagi budak tu tak klik submit, even dia terpangkah tertutup pun, bila dia buka balik link tu, dia masih boleh menjawab. Dia boleh buka, kalau dia dah klik submit, dia tak boleh jawab lagi. Sebab kita limit to one response dekat sini. Limit to one response ni. Melainkan dia guna email yang berbeza lah. Kita pesan kat murid, integriti lah satu murid satu kali je jawab. Pesan macam tu lah, macam periksa. Okay, Cikgu Azirul nak tanya. Waktu periksa tu kita buka lah. Tapi waktu periksa tu tutup lah. Macam tu. Ke nak buka je biar dia satu hari tu sampai pukul 9 malam. Sebab satu user boleh jawab sekali je. That means masa budak tu free, dia boleh jawab lah dalam masa satu hari tu. Boleh. Bergantung pada guru mata pelajaran lah. Saya rasa kita biar buka je Puan satu hari tu. Boleh. Jadi sekarang ni saya nak tanya. Jadi sekarang ni kita periksa, contoh pagi tadi dimaklumkan bahawa BM pagi, lepas tu contoh BM pagi 8.10, lepas tu 10.30, 12.30 BI contoh ya. Lepas tu kemudian pukul 2 sampai pukul 4, 2 sampai pukul 4 bahasa matematik. Jadi kita akan masuk bagi link ikut time waktu subjek kita kan. Jadi tadi ini dimaklumkan bahawa boleh buka sepanjang masa, maksudnya kalau macam BM pagi tadi pukul 8 tu buka sampai malam juga ke ataupun kita tutup pukul 10 tu? Itu nak tanya macam mana, dah confuse ni. Okey, kalau macam tu kita macam ni, ikut time dulu. Lepas contoh BM 8 hingga 10 tutup. Kemudian masukkan jog dulu kan, jog 10 hingga 12 tutup dulu. Kita akan buka balik selepas pukul 4 lah kalau macam tu. Nanti kalau tak sebab budak tu dia nak exam subjek tu kan. So kita tutup ikut waktu dulu. Kemudian kita buka balik yang ketiga tadi baru kita masukkan pukul 4 sampai pukul 9 tu kita open. Betul. Okey, faham. Okey. Okey, cara cikgu nak tutup respon tadi yang paling mudah cikgu, klik je dekat sini pergi dekat question. Ada tu Nora Wawa ni siapa ni? Dekat respon klik ni. Pak Nora ya? Cikgu Nora Asma. Okey, kita nak tanya, tak boleh ke ada cara yang macam ni? Kita buka memang betul lah sampai malam. Tak dengar, boleh tak, boleh ada tak cara, okey dengar tak? Kuat lagi sikit.
Okey, ada tak cara yang kita boleh bila budak buka aja, once dia buka pukul 8, mesti 1 jam tu mesti selesai. Kalau kita buka aja, macam tadi Azirul kata kan, kalau dia tak submit, maknanya dia boleh buat banyak kali. So kalau macam tu dia untunglah dia tak submit, nanti dia boleh buat lagi malam. Boleh tak, ada tak cara yang boleh kita klik, bila buat klik saja, dia kena jawab 1 jam. Lepas tu, okey. lepas tu tak boleh. Boleh tak kita setting macam tu? Kalau dia nak buka pukul 4, pukul 5 mesti habis. Okey. Contoh je. Kalau pukul 7, pukul 8 mesti habis. Dia limit pada satu respon je Puan. 1 minit 1 email 1 respon. Tapi Dah tak maksudnya boleh dia jawab boleh lagi buat satu. banyak kali lah ya? Maksudnya satu respon, maksudnya kalau dia tak submit, dia boleh After buat lah. After submit dia takkan boleh hantar lagi. Sebab dia email yang sama. Dia tak submit. Dia Kalau maksudnya dia tak submit, maksudnya dia takkan ni lah. macam mana? Okey. Kalau tak submit, selagi dia boleh baca je lah. Jangan bagi tahu budak lah yang submit tu. Okey, macam ni Cikgu Nora, hari tu kita orang dah cuba dah timer tu kan. Bila budak start masuk, okey 1 jam dia timer. Jadi hari tu kita orang buat jadi, tetapi limit kepada 20 user saja. Yang itu form presenter. Ada satu lagi form tu ada yang itu satu lagi pula dia limit kepada 100 user saja. Kalau nak lebih kita kena upgrade atau kena bayar. Macam yang biasa Tapi tak apalah Puan Nora, sebab ini baru first time pun. Kita cuma kejujuran murid lah, tak apa. Kita cuma nak dapatkan keputusan tu je. Saya rasa murid tak akan tunggulah. Dia nak jawab panjang lama tu sebab dia ada set dia kan, satu hari tu dia ada 3 exam kan. Dia mesti kena habiskan juga dalam tempoh masa tu. Okey. Boleh saya tambah tak? Sorry. Okey. Okey. Rasanya kita ikut kesesuaian cikgu kot. Maksud saya macam katakanlah macam bio kan, macam faham Kak Nora punya tu. Sebab kalau macam bio, kita nak assume budak kelas depan kan, macam soalan bio kami buat soalan objektif. Katakanlah kalau kami tak setting masa tu selama 1 jam yang sepatutnya, katakan kita bagi 2 jam. Dia ada banyak masa dan dia boleh cari jawapan tu lagi cepat lah kan, lagi banyak lah dia boleh cari jawapan. So basically kalau katakanlah dia ada baik dan buruk, maksudnya itu kita deal dengan budak, betul tak? Ikut kesesuaian cikgu. Kalau boleh. kan, kesesuaian guru. Kalau kata muridnya kita tahu budak sikit, kita. boleh, tak ada masalah. Kan kita tahu budak kita, maksudnya sebab kita release tu untuk kelas tu. Maksudnya macam yang tadi nampak Siti ajar kan, kita buat satu sheet tu untuk kelas, katakanlah 5 UITM 1, 5 UM 1. Kita tahu budak tu, kalau katakanlah 5 UM, katakanlah 5 UM, 5 opsi, kita tahu di kelas depan dia boleh ikut, dia ada arah yang bagus. Macam katakanlah 5 UITM, dia ada banyak kekangan lain, mungkin kita boleh release paper tu lama sikit. Sebab betul tak, yang ni kan ada yang kita boleh tak terima accepting semua tu kan, so kita boleh terus off kan macam tu. Betul. So rasanya okey je kot, mana-mana ikut cikgu kot. Sebab tu tadi kita nak taklimatkan kepada semua guru mata pelajaran, sebab memang bergantung sepenuhnya kepada guru mata pelajaran. Okey, setuju. Baik, boleh teruskan Siti. Okey. Lepas tu bila pelajar dah jawab, dah siap, kita nak tanda kan. Okey, kita buka balik, saya buka balik my drive ni. Okey, contoh Okey, contoh. Ini contoh pelajar dah jawab, dia akan masuklah dia punya respon tu nanti dalam spreadsheet yang kita share tu Okey, dia tadi saya try. Kita boleh masukkan, pelajar boleh masukkan email personal atau email MOE. Okey, nanti dia akan dua-dua boleh. So dekat spreadsheet tu nanti ada masa murid menjawab, pukul berapa sampai ada email address dia, ada skor dia, nama penuh, kelas. Kelas ni sebenarnya cikgu nak buang pun boleh sebab kita dah satu kelas satu paper. Okay, yang ini nanti adalah soalan dengan tu kan. Okay, so dekat bahagian sini saya nak tunjuk macam cikgu-cikgu tanya kenapa perlu collect email, Okay, sebenarnya kalau cikgu-cikgu macam ni, kita memberi soalan kepada murid di atas talian kan. Jadi kita memulangkan balik kertas soalan pun secara di atas talian. Itu konsepnya. Macam kalau kat sekolah, kita
pulangkan balik kertas tu kepada murid supaya dia tengok soalan mana yang dia betul, soalan mana yang dia salah, kemudian jawapan apa yang sepatutnya betul, markah apa yang dia dapat. Itu kalau kita bagi diorang kat sekolah kertas kan. Tapi secara atas talian ni kita kena pulangkan benda tu melalui email masing-masing. Email yang diorang bagi tadi. Okay, so macam ni Baik, ini contoh. Contoh questionnya yang ini. Okay, ini ialah respon ada 3 murid. Ini contoh saja. Okay, dekat sini ada summary. Okay, summary cikgu boleh terus tengok lah. So, murid ni dapat berapa skor. Okay, kemudian ada individu. Okay, ini nanti cikgu nak menanda. Kalau soalan objektif, cikgu tak perlu nak tanda dah sebab Google Form dia akan bagi terus berapa markah dia. Okay, kalau dalam soalan cikgu ada soalan subjektif, okay, cikgu dah letak dah kan dekat answer key apa jawapan yang betul. Tapi cikgu kena check juga sama ada jawapan murid tu nanti cikgu nak terima ke tidak kan. So caranya cikgu pergi ke soalan tu. Okay, cikgu just letak markah manual. Okay, contoh pemboleh ubah dalam atau cara. Okay, contoh budak ni jawab betul lah. Cikgu pun letaklah 3 markah kat sini. Okay, dekat bawah ni ada butang save. Okay, lepas tu cikgu pergi ke next ni, button next respond. Soalan objektif tu abaikan, cikgu pergi cari soalan struktur. Okay, contoh pelajar kedua ni, Hana. Hana ni, okay, dia jawab pemboleh ubah. Cikgu pun nak terima kan. Contoh lah letaklah 3. Okay, tadi sebelum tu, sekejap, kalau saya letak kosong, contohlah kalau jawapannya salah. Okay, kat atas ni dia akan tunjuk lah pointnya. Update point. Okay, kalau kita rasa jawapan dia boleh diterima, kita letaklah 1 macam tu. Save. Kemudian kita next. Cikgu cari soalan struktur tu semua, cikgu letak markah manual nanti dia automatik akan masuk dalam spreadsheet tu. Okay, contoh saya letaklah jawapan Hana ni jawapan dia 1 Okay, jom kita check spreadsheet tu. Okay, so Hana dia dapat 1. Dia memang automatic link dengan spreadsheet tu tadi. Okay. Okay, yang kat sini ialah rumusan. Kalau cikgu tak nak lah email, cikgu rasa anak murid cikgu ni nanti tak perlulah saya tak nak bagi dia kertas ni, saya tak nak bagi diorang semula. Boleh je cikgu nak offkan email tu, tapi cikgu boleh ambil dalam spreadsheet ni ataupun cikgu ambil dalam spreadsheet ni, print screen, nanti cikgu bagilah diorang markah diorang kan, cikgu buat manual. Okay, yang dekat ataupun cikgu boleh klik dekat sini, dekat respon ni nanti. Summary ni cikgu tunjuklah kat diorang dapat berapa. Ini secara summary. Tapi kalau untuk satu-satu, okay, saya kalau macam menengah atas, dia mesti nak bagi set tu kepada murid dia kan. Okay, so pergi dekat individual ni. Okay, bila cikgu dah siap tanda, cikgu klik je butang atas ni ada release score kan. Klik. Okay, dia tanya nak release dekat siapa. Okay, release je kat semua. Hantar balik kat semua. Okay, message ni ikut cikgu. Cakaplah boleh. Ini message ni optional lah. Boleh semak markah dan jawapan. Contohlah. Kemudian kita send email and release. Kita klik je button ni. Okay, so automatic bila ini cikgu release score ni bila dalam tempoh seminggu kemudian lah. Bila cikgu dah siap tanda. Okay, so nanti murid-murid tu dia akan dapat mesej buka contoh email Hana Madiha ni guna tadi dia masukkan email MOE. Sekejap. Nanti budak-budak ni sebenarnya dia terror cikgu. Cikgu jangan risau kalau dia orang tak tahu buka ke. Sebenarnya dia orang lagi expert dari kita. Jadi nak buka email ni insya-Allah dia orang boleh lah. Cikgu bagi tahu dia orang, okey, markah cikgu dah masukkan dalam email. So dia orang akan buka email dia orang. Oh ini yang person email saja. So nanti dia orang just klik. Oh, subjek sains komputer, kertas peksa dah dipulangkan balik. So dia orang buka. Nanti dia akan tengok dia dapat markah berapa. Bila dia klik view, dia nampaklah soalan dia. Ni soalan ni. Oh, soalan ni salah, jawapan yang betul apa. Itu maksud email, collect email dengan release grade tu. Okay, kalau ada murid cikgu kata, cikgu saya tak dapat pun dalam email,
suruh diorang refresh dekat, tengoklah dekat inbox, atau cikgu boleh pergi ke nama murid tu, release email sekali lagi. Saya rasa dapatlah. Sekejap saya rasa itu saja dari saya. Okey, saya rasa itu saja dari saya. Okey, terima kasih. Kalau saya minta maaf kalau ada salah silap yang kurang daripada saya, yang baik tu dari Allah lah. Tak apa, nanti kita lepas ni pun kita boleh still tanya-tanya lagi. Ada soalan tak? Ke saya terkeluar? Tak ada, okey. Okey. Mana minit ni? Faham. Okey. Saya tengah cari balik minit dia di mana. Oh ni. Okey, tak ada apa, saya stop presenting dulu. Okey, itu saja dari saya, Ustazah Atikah dengan Puan Musawah. Baik, terima kasih pada Puan Siti Khadijah. Ya, nanti boleh share rekod ni dalam official untuk ulang kaji kalau masih lagi kurang jelas ya, dan slide pun telah, PowerPoint tu pun telah pun dikongsikan juga, jadi boleh tengoklah mana-mana yang sesuai ya. Jadi kalau ada tak soalan daripada guru-guru, saya buka dulu. Ustaz. Soalan. Tadi kata send dalam grup je kan? Jadi tak perlulah benda ni dalam Google Meet Oh, tak perlu Ustaz. Oh, kok lah Google Meet suruh buka kamera. Boleh. Itu bergantung kepada guru mata pelajaran Ustaz. Kalau Ustaz nak kumpulkan budak, okey. Itu je lah tanya. Boleh. Tapi bukan time yang kalau Ustaz boleh maksudnya kumpulkan budak dalam masa yang ditetapkan, boleh. Itu bergantung pada guru mata pelajaran. Okey, ada lagi yang lain? Puan nak tanya sikit. Ya. Kalau macam mana dengan budak yang kalau yang dia tak masuk tu ya? Yang tak menjawab. Yang tak masuk nak macam mana ya? Kita tunggulah dalam seminggu tu tempoh kita beri peluang. Kalau ada budak yang sakit, contoh sakit COVID, memang dia dikira MC, tak boleh tidak terlibat. Ya, jadi kita beri peluang lah. Maksudnya kita dah tutup hari tu, mungkin kita ada tempoh seminggu, tanya kalau dia nak masuk, kita akan buka balik lah untuk khas untuk budak itu saja. Okey. Okey, ada lagi yang lain? Ada soalan tak? Kalau dah jelas semua, saya serahkan semula pada Tuan Pengetua. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Musawah, kepada Puan Khatijah Salpan atas taklimat tadi, juga Ustazah Atikah berkaitan dengan perjalanan peperiksaan. Saya harap semua guru dapat menjalankan ujian pentaksiran ni dengan sebaik mungkin lah ya. Seperti mana saya sebut, memang ada masalah, saya pun confused juga, tapi bolehlah bertanya terus kepada Puan Khatijah lah bagi melancarkan lagi peperiksaan pada hari nanti pada jadual itu. Dari saya, soalan yang telah dibuat hendaklah disimpan di dalam fail panitia lah sebagai rujukan kemudian. Itu yang pertama. Saya pun tak baca tadi Puan Musawah sama ada JSU ke tidak, tapi tak apalah. Saya rasa di bawah JKMP dan panitia telah berbincang berkaitan dengan JSU tersebut ya. Kemudian seterusnya dari saya ialah sekiranya saya ingin masuk di dalam PDPR cikgu, sekiranya cikgu tidak dapat adakan online, ada buat link, cikgu boleh hantar kepada saya RPS cikgu secara screenshot. Ya, walaupun kalau ada link pun kena hantar kepada saya screenshot untuk PDPR pada masa itu. Dan juga bahan yang cikgu buat untuk pelajar, bahan kepada pelajar. Kepada saya screenshot kemudian hantar kepada saya.
Ya, satu ERPS tu pada hari yang saya nak masuk. Yang kedua ialah bahan yang cikgu beri kepada pelajar pada hari tersebut hantar kepada saya. Jadi saya ingat ada masalah tu sebab saya tengok Puan Zanari Hati hantar kepada saya seperti mana yang saya sebutkan tadi. Saya ingat tu saja daripada saya. Terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Ramai, ada 100 orang. Yang lain mungkin tak boleh masuk dalam online. So bolehlah tengok ulangan tu lah. Ada record kan. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Semoga perjalanan ujian berjalan dengan lancar. Seperti mana yang dijadualkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.